Dia menganggap dirinya masih lagi Islam. Tapi insya-Allah dia bukan Islam lagi. Apa macam? Tak sempat, tak ada nak taubat. Tak ada nak mengucap balik. Tak ada nak kembali kepada Islam. Pasal dia tak sedar dia ingat dia Islam sama ni. Kalau dia mengucap pun bukan nak membaharui yang akidah dia mengucap pun bukan nak semayang, umpamanya dia mengucap. Jadi bukan terima tu. Dia yang terima Allah mengucap kembali dia menyatakan mentauhidkan Allah. Kembali dia menyatakan Allah itu Tuhan saja. Jadi kerana dia tak sedar, dia anggap dapat pahala lah, sedangkan di sisi Allah tak ada apa-apa. Jadi macam orang kafir biasa lah. Habis segala ibadatnya ditolak. Di antaranya orang yang mensyirik Allah dari segi sifatnya, dari segi perbuatannya, dari segi hukum hakamnya. Serupa aja katanya. Dia tak sedar tu. Saya dah jadi syirik tu. Serupa aja orang mencuri potong tangan dengan orang mencuri masuk penjara, sama aja katanya. Dia tak sedar syirik tu. Bila syirik macam batal iman. Kalau dia tak sedar, sampai dia mati dalam keadaan iman yang batal, tak terkira dia tu beriman. Ini bahaya ni. Itu sebab kita kena ngaji ni. Bila kita ngaji, kita tahu dapat kita menghindarkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan iman kita. Baik, kita baca senang. Perkara yang membatalkan iman. Setelah kami jelaskan akidah yang mesti diimani oleh orang yang beriman, dan setelah kami jelaskan pengertian iman, ini dah kita baca dulu, perkara-perkara yang mesti dimiliki oleh orang yang mengaku beriman, akidahnya macam mana. Dan kita dah jelaskan pengertian iman itu apa, iman yang sempurna itu macam mana. Di sini kami akan menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan iman seseorang hamba, yang mengeluarkannya daripada lingkungan orang-orang mukmin. Artinya dia bukan lagi orang mukmin. Artinya kafir lah dong, dia bukan lagi orang mukmin. Dan memasukkannya dalam golongan orang-orang kafir. Siapa dia? Nanti kita baca. Tetapi penjelasan ini memerlukan kepada perbahasan. Nak ada perbahasan pula, bukan terus je apa ya. Dia nak ada sebab. Kita nak tahu mengapa kita ni, bukan kita ni, dema ni digolongkan orang yang tak beriman. Nak ada sebab. Yang menerangkan dasar al-iman dan al-Islam. Orang Islam tu macam mana, orang beriman tu macam mana. Itu sebab dia apakan dulu, dia dinyatakan dulu. Orang beriman tu apa syaratnya, orang Islam tu apa syaratnya, apa yang boleh merosakkan iman, apa yang boleh merosakkan Islamnya. Nak tahu belakang itu. Iaitu garisan yang boleh menganggapkan seseorang itu mukmin dan muslim. Tiap-tiap orang mukmin dia mesti muslim. Tiap-tiap orang muslim belum tahu dia mukmin. Manakala kurang daripada garisan itu dianggap kafir. Bila dia melampaui garisan itu, dia kira kafir itu. Dan dihukumkan apa? Dihukumkan ke atasnya kufur. Perbuatannya kufur, orangnya kafir. Jangan betulkan apa TV anda. Assalamualaikum. Ya. Syarul daripada Masjid Tapah. Ya, Syarul. Ya, betul je. Ya. Ustaz mengajar di Kempang Al-Bahar ini kan. Ini apa saya Ustaz? Ayat ni. Ayat ini insya-Allah. Ayat ini. Pasal hari ni dah start minggu keempat dah. Hari ni 22 bulan kan. Hari esok 24 bulan. Start lah insya-Allah. Okey. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Dia mesti tahu garisan-garisan yang boleh yang menjadi sempadan di antara kufur dan iman. Jadi orang tu namanya kafir, perbuatannya kufur. Perbuatan tu namanya kufur. Orangnya orang apa? Orang kafir. Adalah jelas bagi kita garisan lingkungan iman dan garisan lingkungan kufur sebelum daripada
kita memasuki perbahasan tentang sebab-sebab yang menjadi seorang itu mukmin dan yang menjadikannya kafir. Di sini kami kemukakan dua perbahasan. Perbahasan pertama merupakan pendahuluan bagi perbahasan yang kedua. Yang pertama, bilakah seorang kafir menjadi mukmin? Kalau dia asal kafir, bila dia jadi mukmin? Bila dianggap dia itu orang beriman? Dia memang asalnya kafir. Dari kecil lagi kafir, lahir-lahir kafir. Bila dah dia jadi mukmin? Itu cara masuk dalam lingkungan al-Islam. Kalau dia nak masuk Islam macam mana? Yang kedua, bilakah seorang mukmin menjadi kafir? Dia terbalik pula. Asalnya mukmin, beriman. Bila dia menjadi kafir? Iaitu perkara yang membatalkan iman. Kedua-dua ni mesti ada dalam pengetahuan kita. Yang menjadikan kita kafir dan menjadikan orang kafir itu mukmin. Kemudian ini baru kita diterangkannya. Bila seseorang kafir itu menjadi mukmin, iaitu cara memeluk agama Allah Ta'ala. Orang kafir itu macam mana nak jadi Islam? Barack Obama itu macam mana nak jadi Islam? Lagi siapa lagi? Sami Velu macam mana nak dikatakan dia itu Islam? Macam mana dia kalau nak masuk Islam macam mana? Lagi apa? Lim Kit Siang macam mana dia nak masuk Islam? Kalau nak masuk Islam lah, macam mana boleh dikatakan Islam? Baru diterima Islamnya. Lim Guang Eng pun begitu. Dia asal kafir, lahir-lahir kafir. Macam mana dia boleh menjadi orang yang beriman? Baik. Kita baca. Rukun Islam sebagaimana yang telah kami jelaskan mempunyai pengertian yang ijmal dan tafsil. Pengertiannya boleh jadi ijmal, boleh jadi tafsil. Apa kata ijmal? Apa kata ijmal? Rangkum-rangkum. Secara borong-borong, itu ijmal. Macam kita beli dorayan, ada tak nampak dorayan longgok-longgok? Itu kalau beli longgok-longgok tu namanya apa? Ijmal lah tu, rangkum. Ada tak juga orang jual dorayan sebiji-sebiji? Itu namanya apa? Itu tafsil. Tafsil, tafsili. Dia ada ijmali, ada tafsili. Macam Nabi tu, kita wajib percaya secara ijmal. Katanya Nabi tu ramai, banyak. Itu sama secara ijmal. Semuanya Nabi, semuanya tidak berdosa, semuanya dipelihara daripada dosa. Itu kena apa tu? Kemudian kena tahu pula secara tafsili satu-satu. Bila disebut nama dia kenal, yang ini betul-betul apa Rasul, yang ini bukan Rasul. Itu namanya secara apa? Secara tafsili. Kalau saya sebut Ibrahim, Rasul ke bukan? Rasul ke bukan? Rasul. Kalau sebut Ayub, Rasul ke dah? Rasul. Itu namanya tafsili. Satu persatu, detail, one by one. Begitu juga malaikat, kena tahu nama-namanya semua. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Izrail, yang kelima Raqib, yang keenam Atid, yang ketujuh Munkar, yang kelapan Nakir, yang kesembilan Ridwan, yang kesepuluh Malik. Kena tahu satu persatu, detail. Tapi malaikat itu adalah makhluk yang Allah jadikan daripada cahaya. Itu apa? Itu tafsir ke ijmal? Ijmal, itu dia. Dia ada ijmal, ada tafsir. Jadi iman pun begitu juga. Ada pengertiannya yang ijmal dan ada yang tafsir. Siapa yang mengetahui rukun-rukun itu, mempercayainya dan beramal dengannya, dengan tuntutannya, maka ia termasuk dalam golongan Allah Allah menyebut di dalam ayat ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itu tanda-tanda orang beriman. Ayat ini bermula daripada innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal sungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila tanda-tandanya, apabila disebutkan nama Allah bergementar jiwanya. Itu tanda orang beriman, tanda orang mukmin itu. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bertambah lagi imannya.
dan kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka. Kalau yang ni baru dia Allah istihar, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah yang sebenarnya orang-orang yang beriman. Haqqan tu dia apa? Benar-benar beriman. Really they are Muslims. They are mu'mins, yang benar beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Bagi mereka pangkat di sisi Tuhan mereka, pangkat yang tinggi, darjat yang tinggi. Di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun wa rizqun karim, dan diampunkan dosa-dosa mereka dan mereka dapat rezeki yang mulia sekali. Apa rezeki yang paling mulia? Rezeki yang paling mulia apa? Syurga lah. Itulah dia rezeki yang paling mulia bagi orang yang beriman. Ini Allah istiar dalam Quran. Dalam surah Al-Anfal ayat 4 lagi. Sebenarnya bukan ayat 4 dan daripada ayat 2 lagi. Ayat 2, ayat 3, ayat 4. Tetapi berlakulah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu kemudahan bagi hamba dan satu pengurniaan kepada mereka bahawa pintu iman itu boleh dimasuki dengan keimanan secara ijmal, bukan mesti dengan keimanan secara tafsir. Boleh dimasuki orang jadi orang beriman tu kalau dia percaya secara umum, secara rangkum-rangkum, tak payah satu-satu pun. Dalam arti kata diterima daripada mereka pada permulaannya bahawa mereka mengakui dengan lidah dan hati bahawa Allah sahaja pencipta mereka. Kalau dia dah mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia kira beriman dah tu, dia terima iman dan Islamnya. Jadi nak ada asyhadunya. Orang kafir kalau nak masuk Islam mesti ada asyhadu. Apa tu asyhadu? Aku naik saksi, aku bersaksi. Asyhadu, aku menyaksikan, aku mengakulah maksudnya. Itu bersaksi. Kalau orang kafir nak masuk Islam mesti ada asyhadu. Dia kalau sebut la ilaha illallah aja tak cukup. Belum cukup lagi, belum sah lagi. Dia nak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak begitu baru diterima. Dalam arti kata diterima daripada mereka pada permulaannya bahawa mereka mengakui dengan lidah dan hati, bukan lidah aja, dengan hati sekali, lidah dan hati, bahawa Allah adalah pencipta mereka. Siapa pencipta alam ni? Allah. Pencipta mereka dan juga pencipta Allah. Pencipta alam ni, bukan yang pencipta Allah. Allah tu pencipta alam. Dan Tuhan yang mesti mereka sembah. Nak sembah hanya sembah siapa? Allah sahaja. Yang lain jangan. Bukan yang lain. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau depan Nabi Muhammad boleh wa annaka Rasulullah. Sungguhnya kamu tu adalah Rasulullah. Jadi Islam dia. Tapi dalam sembahyang tak boleh. Kalau tak ada nabinya tak boleh. Kalau sekarang ni nabi tak ada, kena baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh wa annaka, tak boleh. Wa annaka tu sesungguhnya kamu itu adalah pesuruh Allah. Tapi kalau ada nabinya bolehlah. Ini nabi dah tak ada. Jadi kena wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru diterima syahadah. Bukan yang lain, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Semua ajaran yang baginda bawa adalah benar. Itu kena yakin dalam hati tu. Apa yang disabdakan oleh baginda semuanya benar belaka. Tentang benda-benda gaib, tentang benda-benda akhirat, tentang benda syurga, tentang neraka, tentang aras, tentang qalam, tentang apa lagi? Tentang lauh dan sebagainya. Semua benar belaka. Wajib beramal dengannya, serta ia jadikan alamat pengakuan itu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur, nak ada dur Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, dur ke dar?
dar bila ada di an tu, wa asyhadu anna tu memberi hatakan kalimah lepas itu, ya. Tak boleh dur. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tak ada asyhadunya, la ilaha illallah, sambut Muhammadur Rasulullah. Muhammadur, ya, Muhammadur Rasulullah. Kalau ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Barang siapa yang mengucapkan kalimah ini dengan lidahnya, ia percaya di dalam hatinya, dan ia tidak mendatangkan i'tiqad. I'tiqad tu apa namanya? Kepercayaan yang tak berubah, kepercayaan yang putus, itu namanya i'tiqad. Perkataan, tidak mengeluarkan perkataan-perkataan, dan amalan yang membatalkan ucapannya itu, berarti ia telah masuk ke dalam Islam. Ia telah masuk ke dalam lingkungan agama Allah, iaitu Islam. Dan telah meninggalkan kufur yang ia telah berpegang dahulu. Walaupun dulunya dia kafir, bila dah mengucap dua kalimah syahadah, percaya betul, menerima apa yang dalam ucapannya tu, maka dia dah meninggalkan kekufurannya tu, dan masuklah dia dalam agama Islam. Macam Sayyidina Umar Al-Khattab, asalnya kafir ke Islam, kafir. Bila dia mengucap dua kalimah syahadah, jadi dia Islam. Lagi sahabat yang apa itu, sahabat macam Khalid Ibnul Walid, asalnya kafir, lepas tu dia sudah menjadi Islam. Lagi sahabat, banyak lagi. Boleh katakan semua. Kerana Islam yang pertama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tu semua mula-mula tak ada. Mula-mulanya kafir belaka. Bila didakwah oleh Rasul, mereka menerima Islam. Mengucaplah mereka dua kalimah syahadah. Ada seorang badui. Aku tak percaya kamu ni Rasul, kata badui itu. Kalau betul kamu Rasul, kamu tunjukkan kepada aku satu mukjizat yang menyebabkan aku boleh percaya, boleh bertukar fikiran. Kata Nabi, kamu nak tengok apa? Kamu tengok pokok tamar dia dah mati tu. Dia dah jadi banio tu. Tahu banio? Banio tu apa? Udah mati, pokoknya dah kering. Pokok tamar yang dah jadi banio tu. Kamu suruh dia datang nampakkan kamu, kata. Kata Nabi, kalau aku nyuruhnya dan dia ikut cakap aku, kamu kata aku ahli sihir. Kamu pergi jumpa kepada pokok tu, kabur kepada pokok tu, Muhammad memanggil kamu. Badui tu pergilah pada pokok tu. Wahai banio, kata. Tak ada lah jumpa banio tu, saya yang kabur macam tu. Wahai banio, Muhammad manggil kamu. Datang kamu kepada dia. Kejap-kejap itu banio tu apa? Ngego, tahu ngego? Ngego, kiri kanan. Betul, dia cabut daripada lubangnya. Lepas tu dia berjalan menuju kepada Muhammad. Sap. Kamu puas hati? Kafar, kata dia. Arab Badui itu. Apa arti kafar? Kelas agama fardu ain, Apa arti kafar? Cukup. Aku dah yakin dah ni, kata, ya. Suruh dia balik, kata. Apa itu? Badui itu nyuruh tamat pokok tu balik. Balik kamu ke tempat kamu, kata. Itu sap, pokok tu balik. Gustan balik. Sap. Terus menuju lubangnya yang asal. Masuk dia dalam lubang tu, teruslah dia jadi banio balik dalam lubang tu. Lagi apa kamu nak tengok? Kata dia Nabi kepada orang Arab tu. Cukup, aku dah beriman. Terus mengucap di hadapan Nabi. Terus berlutut di hadapan Nabi mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar wa asyhadu annaka Rasulullah. Kerana Nabi ada depan dia. Wa asyhadu annaka Rasulullah. Sesungguhnya kamu itu adalah Rasulullah. Lepas itu dia minta nak sujud kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Mana boleh manusia sujud dengan manusia? Manusia hanya boleh sujud dengan Allah. Ada sambung lagi. Kalaulah manusia boleh sujud kepada manusia, nescaya aku suruh semua isteri-isteri supaya sujud kepada suami masing-masing. Mujur tak boleh kalau tidak siap.
Isteri-isteri siap, balik kau sujud. Mujur tak boleh. Ini boleh dapat dalam kitab yang bernama Muhimmah. Ada baca kitab tu? Muhimmah. Sini ada baca? Akan jumpa insyaAllah cerita itu. Kalau baca ada kitab Muhimmah tu. Kalau dah lepas tapi sudah tak ingat, taklah. Sebab itu jangan baca tu terus simpan aja. Balik ke rumah, ditelaah, dibaca semula. You revise every day. Jangan simpan aja. When was the last time you revised this book? When was the last time you read this book? Last month. Last 2 weeks ago ya. Dia tahan 2 weeks ago. Kadang-kadang dah tinggal dah habis tu lantung. Buku yang kita dah tamat tu ada tak baca balik? Kita dah ada tak tamat bukunya? Apa dah? Apa artinya saya menganut Islam? Dah tamat ke belum? Ada pernah semak balik? Iya kena. Saya buat lah. Begitu juga lah kita ini. Balik semak balik, refer, mentelaah balik. Itu dia. Maknanya Badui tadi sudah yakin benar-benar lah sehingga dia mengucap kalimah syahadah pada saat itu juga. Dan nak sujud pula tu kepada Nabi. Izinkan saya sujud kepadamu ya Rasulullah katanya. Kata Nabi, kalau boleh manusia sujud dengan manusia, dan aku perintahkan semua isteri-isteri sujud kepada suami masing-masing. Tapi manusia tak boleh sujud kepada manusia. Manusia hanya boleh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Baik. Kemudian barang siapa yang mengucapkan kalimah ini dengan lidahnya, ia percaya dalam hatinya dan ia tidak mendatangkan i'tiqad, perkataan dan amalan yang membatalkan ucapannya itu, berarti dia telah masuk ke dalam lingkungan agama Allah. Dia dah masuk Islam itu. Dan telah meninggalkan kufur. Tak ada kufur lagi. Dan ia telah berpegang yang dia telah berpegang dahulu. Kalau dulu dia Kristian, tak ada Kristian lagi. Kalau dulu dia Hindu, tak ada Hindu lagi. Kalau dulu dia Buddha, tak ada Buddha lagi. Dia dah masuk agama Islam. Dalil-dalil yang membuktikan keislaman seseorang hamba. Dalil yang menunjukkan bahawa seseorang hamba dituntut mengaku secara ijmal dengan perkara yang berhubungan dengan iman, iaitu mengakui dengan 2 kalimah syahadah. Itu sebab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dipanggil kalimah syahadah. Kalimah syahadah atau kalimah tauhid. Atau kalimah apa lagi? Kalimah tauhid, kalimah syahadah, atau dipanggil afdaluz zikri. Apa dia afdaluz zikri? Sebaik-baik zikir. Juga dipanggil kalimah thayyibah. Apa dia kalimah thayyibah? Kalimah yang sangat baik. Itu nama gelaran bagi apa? Kalimah la ilaha illallah. Dipanggil kalimah thayyibah, afdaluz zikri, kalimah syahadah, dan juga kalimah tauhid. Itu gelaran bagi kalimah la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah itu komplimen kepada la ilaha illallah. Dalil yang menunjukkan bahawa seorang hamba dituntut mengakui secara ijmal dengan perkara yang berhubungan dengan iman, iaitu mengakui dengan 2 kalimah syahadah. Nak 2, satu ta'rif. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Yahudi itu tidak diakui Islamnya. Kenapa? Kerana mereka menolak kenabian Nabi Muhammad. Sebab ditolak mereka itu. Sebab mereka itu tidak diterima keislaman mereka. Begitu juga orang Nasrani. Tidak diterima Islam mereka. Mereka apa? Karena mereka menolak Nabi Muhammad. Mereka hendak Nabi yang akhir itu bukan Nabi Muhammad. Dia hendak siapa? Dia hendak siapa? Daripada Bani Israel. Itu dia punya apa? Dia punya semangat apa? Asabiah dia. Dia hendakkan Bani Israel aja. Yang lain dia tak hendak. Sedangkan Allah pilih sesiapa saja yang Allah kehendaki. Bukan mesti dari Bani Israel.
Allah pilih daripada orang Arab lah tu. Ini ujian bagi kita juga lah. Mana tahu kan esok Perdana Menterinya daripada apa? Daripada India. Apa tak? Ngamuk tak? Di antara perempuan pun ada yang ngamuk agaknya. Mana boleh? Kita orang Melayu juga kata. Ya. Itu pak dia punya motto apa pak? Dia punya slogan apa? Hidup Melayu. Hidup Melayu. Orang tak hidup apa? Hidup Islam. Hidup Islam. Tak kira lah Islam mana. Dari Myanmar ke, dari Jepun ke, dari Arab ke, tak kira. Asalkan Islam. Dan kalau orang Melayu nak mulia, nak menguasai dunia, dia mesti bertindak di atas agama Islam. Kalau meninggalkan Islam, dia boleh disappear into oblivion. Tahu arti disappear into oblivion? Ya, hilang entah ke mana. Tak tahu dari mana, ke mana perginya. Macam orang Turki. Orang Turki ni sekarang ni apa dia? Peranan dia? Tak ada apa. Orang tak ada pandang Turki itu dengan pandangan mulia. Bukan macam zaman siapa? Zaman Sultan Murad. Bukan zaman Muhammad Al-Fatih. Kerana masa itu orang memandang Turki itu sebagai kuasa besar dunia ni di atas nama Islam. Bila Turki meninggalkan Islam di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, dia makin lama makin hilang, makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. They have disappeared into oblivion. Tak tahu di mana sekarang. Sebut nama Turki tak ada orang gerun dah. Orang putih tak ada gerun, orang Islam pun tak ada kagum lagi dah. Dengan Turki tu. Dia dah serupa dengan kita je. Di bulan Ramadan yang tak puasa ada juga. Ya, wanita-wanitanya nutup aurat, ada yang tak nutup pun lagi banyak. Yang lambat-lambat. Sedangkan di Istanbul tu sendiri masjidnya ada 2000 buah tau. Itu lambang kebesaran Islam zaman kerajaan Osmaniyah. Gini hari dah orang tak ada hormat lagi dah Turki. Pasal dia abandon Islam. Dia meninggalkan Islam. Dia tak berjuang di atas Islam. Dia berjuang di atas bangsa Turki. Tak ada lah. Kita ni mau begitu juga. Kalau berjuang di atas bangsa Melayu, tak ada ke mana perginya. Tapi kalau berjuang di atas nama Islam, insya-Allah kita akan berjaya. Baik. Bukanlah dipastikan dengan secara tafsil dengan setiap bahagian rukun iman dan Islam ialah berpegang beberapa potong hadis. Hadis sahih yang membuktikan berhasilnya iman dan Islam yang melayakkan diri untuk memasuki syurga dan tidak berkekalan di dalam neraka dengan sebab mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia mengucap itu, dijamin dia diterima keislamannya, dijamin dia akan dapat masuk syurga, dijamin kalau masuk neraka pun tak kekal. Kalau dia mengucap la ilaha illallah. Sebab jamin janji Rasulullah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, dia akan dapat masuk ke dalam syurga. Barang siapa yang ada imannya la ilaha illallah tu walaupun sebesar biji sawi, dia tidak akan kekal dalam neraka. Dia akan dikeluarkan dari neraka dan masuk dalam syurga. Itu pentingnya iman. Demikian juga kenyataan di dalam sirah. Sirah tahu apa? Apa itu sirah? Sejarah. Sejarah namanya sirah. Orang Arab kata sirah ataupun tarikh. Tarikh itu bukannya kebulan. Tarikh itu sejarah lah. Menunjukkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menghukum orang itu menjadi muslim tatkala melafazkan dua kalimah syahadah. Sebab itu dalam peperangan dengan orang kafir, mana orang kafir itu mengucap dua kalimah syahadah, dianggap sebagai orang Islam. Diterima sebagai orang Islam. Tak ada dibunuh. Ada satu orang dibunuh di Umar juga. Dia nipu aja kata Umar, dibunuhnya. Marah Rasulullah kepada Umar. Kamu tahu ke dalam hati dia, kata Rasulullah, ngabar kepada Umar. Itu teladan kepada kita lah ya. Hari ini ada tak orang masuk Islam bukan ikhlas kerana nak menyembah Allah? Ada tak? Ada. Kerana nak kahwin masuk Islam.
Lagi kerana apa? Nak minta sedekah masuk Islam. Lagi macam-macam lah. Dia nak kepentingan dunia, dia pun masuk Islam. Kita jangan pandai-pandai menghukum mereka. Jangan kita pandai-pandai menghukum. Itu kahwin bukan apa kerana nak dia masuk Islam tu kan apa kerana nak kahwin. Jangan pandai-pandai. Kita tak tahu apa yang tersemat di dalam hati mereka. Ramai yang udah masuk Islam lebih hebat Islamnya daripada orang yang udah lama Islam. Ada tak? Ada tak? Ustaz Rawi apa namanya? Ustaz Farid Rawi. Dia boleh ngajar kita Quran pula tu. Taranum pun dia boleh ajar. Apa dah? Zakir Naik itu memang dia apalah ya. Dia memang Islam asalnya. Dia boleh berbahas. Zakir Naik itu dia mahir dalam agama Hindu, mahir dalam agama Kristian. Dia macam ganti kepada Ahmad Didat lah. Kenal Ahmad Didat? Ahmad Didat tu dia hafal Bible apa semua tu. Dan dia boleh cari dalam Bible tu ada perkataan-perkataan yang boleh mendorong orang masuk Islam. Dia mengatakan Jesus Christ tu macam ini, macam ini. Ada dalam Bible. Itu Ahmad Didat, orang Afrika Selatan, juga keturunan India. Ini pun Zakir Naik tu orang itu juga. Dia tahu dalam agama Hindu tu ini. Dia refer kepada Muhammad. Ya, siapa dia tengok videonya? Ada seorang perempuan India tu, terus mengucap depan orang ramai tu, beribu-ribu orang menyaksikannya. Ya, orang ramai. Itu dia. Ya. Dalam Astro tu carilah. Dalam TV Hijrah pun ada. Carilah. Itu sebabnya nengok TV tu jangan nengok TV 1, TV 3. Kalau dengar radio apa? Radio Ikim. Jangan dengar radio untuk komen aja. Ada juga ustaz tu, tapi ustaz untuk komen aja situ. Kalau musim haji ni ada ustaz tu kira-kira dia je. Ustaz sebut nama lah, lantak tahu-tahu dia dah lah. Kan? Tak tahulah, bukan orang Kopeng. Orang Kopeng saya kenal semua. I know everybody in Kopeng. Bukan orang manja pun. Itu satu lagi, itu yang lain. Ini yang cerita-cerita haji ni. Orang tapak. Carilah namanya. Okey, udah tu. Sekarang jadi ngumpat pula, jangan ngumpat. Demikian juga kenyataan dalam sirah menunjukkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menghukum orang itu menjadi muslim tatkala melafazkan dua kalimah syahadah. Automatik, tak tanya kamu masuk Islam kerana apa, tak ada tanya, terus terima aja. Jangan selidik benar-benar, terus terima aja kalau dia dah mengucap dua kalimah syahadah. Kita hari ini apa itulah. Kalau kita tengok orang kafir masuk Islam tu, macam kita tak nak nerima aja. Kadang dia ucapannya pun tak betul, sebutan pun tak betul. Nak sebut asyhadu alla ilaha illallah, dia asyhadu an la ilaha, macam-macam bunyinya. Orang asli lain bunyinya, orang Cina lain bunyinya, orang India lain bunyinya, tapi diterima juga asalkan betul. Asalkan dia ada bunyi yang betul tu, terimalah juga. Mana nak mereka tu mengucap macam kita mengucap. Dah lama lepas tu esok barulah boleh ya. Tapi kita terima dulu Rasulullah apa itu. Dan para sahabat menghukum orang itu menjadi muslim tatkala melafazkan dua kalimah syahadah mereka. Mereka tidak menuntut supaya menyertai dengan perkara lain pada permulaannya. Tak ada menuntut ya. Kemudian itu ayat Quran, ada dalilnya tadi nak kita baca dalil tadi. Apa dia? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu ayat Quran ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ayat ini. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itu dalil bahawa kita terima aja. Dan tanda-tanda orang beriman itu dia. Bila disebut nama Allah bergemetar jiwanya. Itu dah belum mula tadi. Inilah dia benar-benar orang yang beriman kata Allah
Kalau orang tu beriman, ada pangkat pula di akhirat nanti. Kemudian kita cari dalil hadis pula. Dalil-dalil daripada hadis Nabi SAW. Apa dalilnya? Di antara sabda Nabi, sabda Rasulullah SAW, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallaha la yalqallaha bihima abdun ghairu syakun bihima illa dakhalal jannah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah. Itu nanti wa anni tadi ya, wa anni Rasulullah. Sesungguhnya aku itu adalah Rasulullah. Aku itu siapa? Haji Ibrahim. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ni Rasulullah. La yalqallaha bihima abdun ghairu syakun. Ghairu syakin yakun. Kin la ghairu syakin bihima illa dakhalal jannah. Apa katanya? Dengan membawa dua syahadah ini dalam keadaan tidak ragu. Jangan ada ragu-ragu. Syakin, jangan ragu ya. Ye kedah. Macam cerita Isra' Mi'raj. Ye kedah. Mana sabar kedah. Kalau ragu-ragu macam? Kalau ragu-ragu, batal imannya. Itu sebab masa Nabi menceritakan hal selepas Isra' Mi'raj tu, pada pagi tu, ramai yang orang yang mula-mula beriman kemudian menjadi kafir balik. Pasal apa? Pasal ragu-ragu. Ye ke ni. Jadi kafir balik. Kerana ragu-ragu dengan kenyataan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada yang menari-nari, ada yang nepuk-nepuk kepala, ada yang melompat-lompat, ada yang macam-macam bunyi. Tanda ragu-ragu, tanda mengejek-ngejek, tanda tak setuju dengan kenyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ramai yang kafir balik. Dia nak logik akal aja. Mana logik dia? Memang tak logik pun. Jadi kalau dia tak ada ragu-ragu, dia akan diterima ya, dengan tidak ada keraguan. Menurut riwayat lain mengatakan mana-mana hamba yang menemui Allah dengan membawa kedua syahadah ini, maka ia tidak ditegah daripada syurga. Illa dakhalal jannah, melainkan masuk ke dalam syurga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini satu lagi ya. Dalil hadis ni. Man mata, siapa mati, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, sedangkan dia yakin, dia tahu bahawa tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dakhalal jannah. Apa tidak dakhalal jannah? Dia masuk ke dalam syurga. Siapa yang mati sedang ia yakin bahawa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, ia akan dapat memasuki syurga. Cuma tidak ada jaminan dia tak masuk neraka. Kalau dia melakukan maksiat, apa buat? Kalau dia melakukan maksiat macam mana? Dia masuk neraka dulu. Taubat tu ialah kalau tak nak masuk neraka. Kalau dia tak ada taubat, dia buat maksiat macam? Masuk neraka dulu. Dah habis dosanya, baru dia keluar dari neraka dan dapatlah masuk ke dalam syurga. Tak ngapel lah ustaz, ya kan? Ya ke ni? Tak ngapel lah ustaz, masuk neraka dulu, lah-lahnya masuk juga syurga. Ya ke? Siapa tak angkat tangan? Tanda. Ya? Kenapa tak nak? Siapa tinggal semayang satu waktu sahaja, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka selama 60 tahun. Ada keterangan lain mengatakan 40 tahun, tapi yang sahihnya 60 tahun. 60 tahun tu dunia ke akhirat? Akhirat. 60 tahun berapa tahun dunia? 60 tahun akhirat berapa tahun dunia? Ya Allah, dah saya kabur ke sini lah tu. Mana pula 60,000 tahun?
21 juta. Muncul ada yang catat tak. 21 juta 900,000 tahun. Itu satu waktu tinggal. Kalau dah umur 60 tak pernah sembahyang. Macam? Umur dah 60 sekali pun tak pernah sembahyang. Itu kan satu waktu tadi 21 juta tu. 21 juta 900,000 tahun dunia. Itu kalau satu waktu. Kalau dah umur 60 tak pernah sekali pun sembahyang. Kira lah. Ya. Kali 60. Tadi kali satu tu ya, kali 365, kali lagi tak tahulah berapa berjuta-juta. Saya pun tak tahu ni. Ya. Kalkulator pun nak aku kalah. Sorry lah kata. E tulisnya situ. E tau. E tu katanya dah tak ada lagi dah. Aku pun tak kerti nak ngira kata. Itu kalau kadang-kadang dia kado-kado tu lupa. Ya. Kalau dia kado-kado tu dia Kalau dia qada, kalau diterima Allah qadanya lepaslah. Kalau diterima Allah qadanya, kadang-kadang terima kan? Kadang-kadang tak terima. Kadang-kadang tak betul sembahyangnya. Qada macam mana pun tak terima sembahyang. Allahu Akbar, betul ke? Betul ke? Ya, tak terima lah. Kadang-kadang Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, betul ke ni? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, betul ke ni? betul. Iya ke ni, tak betul? Berani benar dia menyalahkan untuk guru ya. Betul ke tak betul? Sekali lagi, dengar dulu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke tak? Udah dia dah tak panik. Dah tak panik. Betul ke tak? Salah. Apa salahnya? Apa salahnya? Mim tu dah hilang satu. Kalau nak sambung, sambunglah. Kalau nak wakaf, ikut cara wakaf. Kalau wakaf macam mana? Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nafas lain. Maliki Yaumiddin. Macam tu. Kalau nak sambung, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada mimah ya. Baru dia wasal namanya ya. Ramai ada orang apa tu? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ramai ke tak? Ya amat ramai. Lebih-lebih lagi tak lama lagi orang nak semayang punya tu. Nak semayang laju-laju. Semayang apa laju-laju? Tarawih. Itu dia. Penat aja semayang, tak diterima. Kerana menghilangkan satu huruf dari Al-Quranul Karim. Begitu juga qul huwallahu ahad. Ramai tak? Tapi dalam kenuri lah. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Betul ke? Qul huwallahu ahad Allahus samad. Betul ke? Apa salah? Kalau ya lagi-lagi tu. Wasal pun bukan, waqaf pun bukan. Kalau waqaf, qul huwallahu ahad Allahu samad. Itu waqaf. Kalau wasal macam mana? Qul huwallahu ahadunillahu samad. Baru betul. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Ada tak orang kenuri tahlil bunyi tu bacanya? Ada ke tak ada? Sabuai lah. Kadang-kadang main langgar je. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Langgar saja. Patutnya baca mana? Lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Ada tak orang baca bunyi itu ketika tahlil? Ada ke tak ada? Kalau bunyi itulah orang rumah kita meraihkan kita nak tahlil macam ngambilkan beras aje. Ya, kena baca betul-betul Quran, kena baca mengikut hukumnya. Cakap Melayu tak apa, kan cakap Melayu tak ada hukum. Ada ke cakap Melayu hukum? Saya hendak ke Tanjung Rambutan. Ada ke? Cakap Melayu tak ada hukum, baca bantai je lah ya. Tapi Al-Quran dia ada apa? Ada hukum. Ada hukum ikhfa, ada hukum idgham, ada hukum izhar, ada qala-qala, ada mat wajib, ada mat asli, ada mat jaiz. Kena ikut hukum dia sebenar-benarnya. Okey. Jadi itu tadi kadang-kadang dia macam sembahyang, qada bukan tentu terima tu.
Kalau tak betul, tak terima. Kalau betul, baru terima. Kadang-kadang bacanya betul, gerak-geriknya betul, hati pula tak ikhlas. Ya, tengah sembahyang tu aku seorang dia rajin. Ustaz Ibrahim tu tak ada rajin macam aku kata. Lebur tu. Ya. Tahu ke lebur? Bukan lebur raya. Lebur apa? Lebur pahala. Ya, hilang pahala tu. Jadi bukan senang ni puan-puan, tuan-tuan. Kerana syurga tu mahal ke murah? Mahal. Tiap-tiap yang mahal susah ke senang nak dapat? Susah. Kena ngaji, kena belajar betul-betul. Kod kalu bukan mesti dapat tu. Kod kalu, tahu ke kod kalu? Mudah-mudahan dapatlah syurga. Kalau pilih puasa ni semayang. Apa dia?